panggilan Ibu Hanim. Saya adalah guru pembangunan organisasi dan kepimpinan. Ketika ini, Ibu dapati bantuan-bantuan dari segi ilmu pemasaran dan penjualan sangat banyak. Tetapi ilmu-ilmu untuk membangunkan organisasi, membangunkan kepimpinan yang menjadi sumber utama, iaitu strategi-strategi mantap agar perniagaan boleh bertahan lama, sangat kurang di dalam Malaysia ini. Maka dengan itu, Ibu telah menggubal satu program istimewa khas untuk usahawan di tahap growth, iaitu program yang dipanggil Business Sustainability Solution, yang akan membantu usahawan faham peringkat demi peringkat ilmu-ilmu penting mereka perlukan untuk install atau implement di dalam syarikat mereka. Saya kena buat nilai itu ada pada diri saya. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita
Ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Alhamdulillah, anda masih bersama dengan saya Dr. Hajah Azra dan Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Macam mana dengan perkongsian daripada Dr. Haji Tengku Asmadi tadi? Pastinya banyak input-input yang kita boleh guna pakai dan aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, kan? Okey. Sekarang kita akan terus untuk ke sesi kedua bersama speaker hebat kita yang kedua. Ialah orang kata convention founder legend. Jadi yang kita ambil untuk bercakap ni memangnya legend-legend belaka. Dan speaker yang kedua ni asalnya daripada Cameron Highland, Pahang. Tetapi beliau ni bukan calang-calang orangnya kerana syarikat beliau ada di lebih daripada 15 buah negara di dunia. Sebut saja di mana? Di Saudi, di Dubai, di Bosnia, di UK. Bersepah-sepah nama syarikatnya. Dan beliau juga sebenarnya adalah seorang yang sangat-sangat low profile. Namanya mungkin kalau first time ni kita tengok, kita tak berapa nak kenal lah. Tapi lepas kita dengar perkongsian, barulah kita akan tahu, oh ini pemilik syarikatnya. Pernah makan roti jenama Ikhwan? Ataupun pernah pergi ke pasar raya Ikhwan? Kita akan bersama dengan pengarah urusan GISB Holding Sendirian Berhad, Datuk Lokman Hakim Fortens, bersama dengan moderator Datuk Sohaimi Syahadan. Stay tuned dan take note, okey? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ahli panel kita yang seterusnya dalam program Sukses Sifu Convention Founder Legend, saya bawakan seorang CEO, seorang hebat yang menguruskan berpuluh-puluh jenis perniagaan cawangan dalam dan luar negara. Jadi bersama dengan saya ialah Datuk Lokman Hakim Fortens, Global Ikhwan Sdn Bhd. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, Datuk, sihat, apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, samalah. Datuk, pertama sekali bagi pihak ASEAN Chamber of Commerce, kita nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menjadi ahli panel, berkongsi maklumat, ilmu, tips-tips, rahsia, nasihat-nasihat. Kerana ramai sedang menonton online sekarang, akan mendapat manfaat daripada apa yang Datuk Lokman akan kongsi dan share dengan kita. Jadi Datuk, kongsi sikit latar belakang Datuk mungkin dengan penonton-penonton. Terima kasih Datuk Sohaimi dan semua penonton. Mungkin sedikit latar belakang. Saya daripada kampung asalnya Cameron Highlands. Oh, Cameron Highlands. Memang ayah pun di situ, tok pun di situ. Tapi Datuk ni sebenarnya warga British. Datang ke Malaysia, masuk Islam pada tahun 1937. Pada waktu tu umur dia 51 tahun. Dan meninggal pun di Cameron Highlands. Saya bersekolah rendah di Cameron Highlands, kemudian sambung sekolah menengah agama di Kuala Lumpur dan melanjutkan pelajaran ke Karachi, Pakistan di University of Islamic Studies. Kemudian sempatlah juga belajar beberapa bahasa sementara berada di Pakistan. Boleh menguasai beberapa bahasa asing. Sebab di universiti medium dia Arabic. Jadi lepas Arabic tu English, kemudian sekaligus Urdu sebab kita berada dalam masyarakat Pakistan. Alhamdulillah. Jadi ibu orang Malaysia lah. Ibu orang Malaysia daripada Temerloh. Jadi itu yang ada di hujung nama tu dikekalkan daripada Fortens. Surname lah, nama keluarga. Sama anak-anak pun pakai lagi Fortens. Saya dah tak bawa lah ke anak-anak. Okey. Jadi maknanya Datuk mixed blood lah. Maknanya daripada cara pembesaran pun mungkin berbeza lah. Tapi masa zaman kanak-kanak susah atau
Macam mana kehidupan sama kanak-kanak? Kehidupan ialah di Cameron Highlands ni semuanya relax, semuanya santai. Jadi bila mula masuk ke sekolah agama, di situlah bermula cabaran hidup. Satu dengan cuaca, sebab kita tak pernah panas. Dan dulu waktu saya kecil-kecil, saya sangkakan minyak semuanya beku. Sebab di Cameron Highlands pada waktu itu minyak masak semua beku, kena potong. Oh ya. Macam nak potong butter. Wow, ini. Jadi bila dah pindah ke Kuala Lumpur baru tahu, rupanya minyak tu cair, dia beku sebab sejuk. Cuma sekarang di Cameron Highlands dah tak begitu sejuk lah macam dulu. Saya pada waktu kecil tu memang berjiran dengan rumah datuk saya yang British lah. Oh, okey. Dia sebenarnya keturunannya Jerman. Tapi mak dia daripada Dover, England. Dan saya tak biasa dengar dia cakap Inggeris. Dia cakap Melayu tapi sangatlah pelat. Ada sebabnya, kerana dia sebenarnya bimbangkan anak cucunya itu kembali kepada agama asalnya. Tapi dia masuk Islam pada umur 58. 51. Oh, jadi anak-anaknya tu bapa ayah pada Datuk lah ya. Okey. Anak-anak dah masuk Islam lah. Islam. Okay. Tapi kalau adik-beradik dia seorang je lah yang Islam. Oh, I see. Jadi dia bercakap Melayu. Cakap Melayu. Daripada segi apa ni, karakter, daripada segi Datuk Membesar tu tunjuk ajar didikan ataupun macam yang kita bagi tahu tadi lah, yang terkesan yang Datuk tu ingat sampai sekarang. Contohnya apa yang membuatkan apa ni, sama ada datuknya ataupun ayah tu yang membentuk Datuk sehingga ini? Yalah, ayah ni telah membawa kami satu keluarga lah buat perubahan. Perubahan tu maksudnya daripada tidak begitu dekat sangatlah dengan agama, biasa-biasa saja, kepada lebih mendekati agama, sehinggalah saya masuk belajar ke sekolah agama sampailah melanjutkan pelajaran pun di bidang agama. Ayah di sekolah jadi guru besar di Cameron Highlands. Oh, maknanya pada tahun berapa ya? 70-an lah. 70-an. Maknanya ramai yang kenal lah sekarang ni, kalau masih ingat lagi lah kan. Ayah dah tak ada Ada. Ada lagi? Ada. Oh, ada lagi. Dah berusia 80 tahun. Oh, 80 tahun. Masih sihat? Boleh lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi zaman di universiti, kongsi sikit dengan kita. Mungkin zaman tu zaman tengah waktu belajar di universiti ni di Pakistan memang banyak sangat pengalaman lah. Terlalu banyak pengalaman. Sikit. Ramai tak dapat rasa peluang belajar di Pakistan. Mereka sekarang ni nak pilih negara yang four season, nak pergi Europe, pergi sana, mak bapak setting untuk anak-anak daripada kecil-kecil lagi kan. Sebenarnya Pakistan pun memang four season. Yalah. Dia ada salji tapi ada musim panas yang ekstrim. Tahun pertama saya belajar di sana tu 87, waktu Ramadan adalah peak summer season. Minggu pertama Ramadan, peak summer season tahun 1987. Jadi cabaranlah untuk kami pelajar-pelajar waktu itu menghadapi bulan Ramadan, melipik lah. Sebab kepanasannya melipik. Panas yang ekstrim dan kita pun tak pernah rasa panas begitu. Dan selain daripada itu, kita di universiti tempat kami dihantar belajar tu, di International University di bawah Al-Azhar. Universiti Al-Azhar. Dia memang pilih umat Islam daripada negara yang minoriti Islam. Macam daripada negara China, daripada Eropah. Yang rakyat tempatan, rakyat Pakistan hanya jumlah yang kecil. Jadi di situ, di dalam universiti kita sempat mempelajari berbagai budaya, berbagai watak, kerana kita bergaul dengan macam-macam bangsa. Itu satu yang sangat menarik. Dan juga apabila kita dah dewasa, kita mengembara ke negara-negara lain, banyak jumpa kawan-kawan lama. Dan di luar daripada universiti tu, kita bergaul dengan masyarakat Pakistan lah, yang tentulah berbeza watak bangsa dengan bangsa kita. Macam bangsa, khususnya bangsa Melayu ni kan, dengan lemah lembutnya, ada tata susila yang tertentu. Tapi di sana tu mereka mungkin lebih lebih kasar sikit, agresif lah, agresif dalam kehidupan. Tapi itu semua sangatlah membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih tabah. Dan banyak yang berkata, if you are able to survive in Pakistan, you'll be able to survive anywhere in the world. Ulang balik Datuk, ulang ni point ni. Kita ada 2-3 point tadi, saya nak kupas kejap lagi. Apa tadi tu?
Maksudnya kalau kita berjaya boleh hidup di Pakistan, kita boleh hidup di mana-mana. Tapi memang betul, Urdu rupanya satu bahasa yang kalau kita dapat menguasainya, membantu kita untuk merantau ke mana-mana. Selain daripada bahasa Arab dan Inggeris, malah di Malaysia pun ramainya orang boleh cakap Urdu dan Hindi, sebab Hindi Urdu ni lebih kurang lah. Jadi kita boleh communicate, mengembara ke seluruh dunia, Eropah sampai ke Jepun pun jumpa orang Pakistan. Nak makan, jumpa restoran Pakistan. Jadi bahasa Urdu tu sangat membantu dan kita jadi mudah akrab lah dengan orang Pakistan, sebab mereka ni banyak merantau dan membuka perniagaan mereka di seluruh dunia. Poin-poin yang Datuk kongsi ni maknanya kita kena jadi seorang yang fleksibel, kita kena menerima, kita jangan sentiasa nak menyalahkan itu ini dan kita ambil masalah itu ataupun apa kemusykilan atau apa rintangan halangan yang kita hadapi dalam sudut kacamata yang positif. Okey, Datuk, kita nak cerita sikit pasal bisnes. Ramai yang tertanya-tanya. Datuk kena kongsi dengan kita dulu tentang Global Ikhwan Sdn Bhd, tertubuhnya, jenis perniagaannya, apa yang dibuat, dan dalam dan luar negara, berapa negara. Kita kongsi dulu. Silakan, Datuk. Jadi GSB Holding Sdn Bhd ni sekarang ni kita, selain daripada kita ada 13 anak syarikat, kita juga ada sektor-sektor dan jabatan-jabatan supaya dapat merangkumi semua aspek. Sebab kita sekarang ni selain daripada kita, contohnya kita buka rangkaian restoran, kita ada rangkaian kita sekarang berada di 16 buah negara termasuk Malaysia lah. Okey. 16 buah negara sampailah ke restoran ya. Tak, bukan sekadar restoran. Okey. Rangkaian kita rangkaian. Kita ada sekitar 5,000 orang pekerja, lebih 400 premis. Kalau rangkaian restoran kita ada sekitar 120 rangkaian di seluruh dunia di 16 buah negara. Selain pada di Malaysia yang banyak, di Indonesia juga. Di Indonesia kita cawangan kita daripada Aceh sampailah ke Papua. Di Papua pun kita ada cawangan. Bahkan di restoran kita di Papua tu kita dapat berhubungan semua masyarakat tempatan Papua sendiri. Dan selain daripada restoran, kita ada bakery, kita ada 64 buah bakery. Kita ada pasaraya dan Ikhwan Mart. Dan yang terdekat ni kita akan buka 2 lagi pasaraya di Manjung dan di Kulim. Selain daripada rangkaian Ikhwan Mart, kita ada 38. Dan lain-lain pada tu kita ada aktiviti-aktiviti seperti travel and tours, ada anak syarikat travel and tours. Kita juga ada bidang penyiaran. Kita ada Ikhwan TV. Ikhwan TV dah berusia 9 tahun. Jadi biasanya di tempat premis kita ada screen TV tu ditayangkan tayangan Ikhwan TV lah. Okey. Kita ada buat drama, short film, ada video klip, ada rencana-rencana. Bahkan kita banyak buat tour ke luar negara. Kita buat rencana tentang suatu tempat. Kami pernah buat tour darat daripada Istanbul sampai ke Morocco, melalui Eropah, turun sampai ke Spain, masuk melalui Gibraltar, masuk ke Morocco. Juga kita pernah buat tour Sahara. Di Algeria. Dan banyak lagi lah. Termasuk Datuk masa kita ke Samara, Rusia. Sebenarnya kawan-kawan diorang drive daripada Eropah sampailah ke Russia. Pada Datuk, tips-tips tu mungkin boleh berguna untuk jadikan mereka lebih confident atau jadikan panduan. Sebenarnya kita nak buat apa pun mesti ada cabaran. Kerja, kalau kata kita kerja dengan swasta atau kerja dengan di sektor awam, tentu ada cabaran dari kawan-kawan, cabaran dari bos, cabaran daripada orang ramai yang berurusan. Tetap ada cabaran, termasuklah perniagaan. Dalam perniagaan banyak cabarannya. Biasanya orang belum niaga dia kira untung rugi. Tapi on paper tu tak semestinya berlaku. Kerapnya tak berlaku seperti mana yang kita rancang. Yang berlaku tu boleh jadi sebaliknya. Jadi apa pun yang kita nak lakukan, khususnya dalam konteks perniagaan, daripada awal sebenarnya, kalau khusus kepada umat Islam lah, kita kena pasang niat yang betul dulu. Niat tu adalah menjadi foundation, titik tolak untuk kita bergerak seterusnya. Niat kita kerana apa kita berniaga? Kalau kita letak awal berniaga ni pasal nak untung, kalau kita tak untung apa jadi? Tentulah kecewa, tentulah putus asa, tentulah tak mau dah.
Tapi kalau kita niat daripada awal, okey, ini sebenarnya satu tanggungjawab aku sebagai hamba dan khalifah, aku nak buka satu perniagaan yang tak cukup lagi, orang perlu lagi. Contohnya bila saya bersembang dengan pihak tim-tim yang mempromosikan BMF, antara produk-produk yang masih tak cukup lagi, seperti contoh simple je, fishball, fish cake, tak cukup-cukup. Jadi kalau kita tahu tu, katalah ada yang berminat, mungkin boleh buat fishball, fish cake. Kalau perlukan advice, kami boleh advice, percuma je. Tu ada satu pertanyaan, macam mana nak pasarkan produk keluar negara dan memilih produk yang sesuai? Nak minta nasihat dan pandangan. Nak mempromosikan atau menjual lah produk keluar negara ni, ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Kalau kita nak perkenalkan sesuatu yang baru yang bukan menjadi kebiasaan, mungkin agak sukar. Contoh, produk-produk berkaitan dengan durian. Kalau kita nak jual ke Eropah, agak sukar lah. Baru ni kan keluar cerita di pejabat pos di Germany, ada sampai masuk hospital sebab bawa durian. Ada orang pos durian. Tapi kalau bawa durian ke China, memang laku. Kami pernah bawa kita punya produk kopi durian yang kita buat di kilang kita di Kelantan. Bagi saja orang Cina minum je kopi, sip yang pertama dia terus mengangguk. Dia kata ini bagus sebenarnya. Jadi kita kena tahulah apa produk. Macam kami ada cawangan-cawangan di luar negara. Kalau restoran-restoran tu memang kita jual makanan Malaysia, kita perkenalkan makanan Malaysia, masakan-masakan Malaysia, mi goreng, nasi goreng semua, tapi kita sesuaikan sikit dengan masyarakat tempatan, selera tempatan, atau kita modify sikit lah. Contohnya, tak boleh, ada tempat tak boleh spicy sangat. Kata macam kita ada restoran di Bosnia contohnya, di Sarajevo, kalau kita buat kari tu kita campur sikit dengan korma supaya dia mild sikit, bergebut orang sana makan sebab dia orang tak biasa sangat dengan spicy ni. Boleh. Kalau macam di Perancis kita agak lama, itu kita jual mi goreng, nasi goreng semua, memang orang Perancis pelanggan kita. Dan beli dalam keadaan yang suka nasi lemak, tapi kita mildkan sikit dia punya pedas, contoh. Jadi kalau kita nak pasarkan, kita bolehlah kami bagi apa-apa pandangan nanti kepada siapa-siapa yang berminat untuk pasarkan keluar, dan tentulah maklumat-maklumat yang berkenaan dengan urusan import ekspor tu kita boleh dapat panduan daripada pihak kerajaan lah. Apa cabaran lain kalau berniaga di luar negara ni tu? Ialah yang pertamanya perbezaan budaya, pengurusan. Jadi itu kita kena faham. Kata contohnya macam kami dah beroperasi di Saudi dah 9 tahun. Kita dah faham cara berurusan dengan pihak-pihak berkenaan di sana. Jadi ke awal kalau kita tak faham, banyaklah masalah, tapi bila kita dah faham, kita dah bolehlah sesuaikan dengan orang-orang tempatan. Kemudian selain daripada itu, itulah di mana-mana pun ada cabaran, di negara kita pun ada cabaran. Tapi seperti saya kata tadi, titik tolaknya adalah niat kita. Kalau niat kita nak buat ni kerana memenuhi tuntunan Allah tu, susah pun tak apa, sebab dalam proses susah tu kita sedang berusaha melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Gagal atas ukuran matematik atau ukuran perniagaan, tapi di sisi Allah itu bukan satu kegagalan. Kita dah usaha sedaya mungkin untuk membangunkan satu perniagaan yang diperlukan oleh masyarakat Islam. Cuma Allah takdirkan tak berjaya. Kita taklah sampai kecewa. Kita koreksi, mungkin kalau kita buat produk tu tak cukup baik, mutunya kurang baik, yang tu pun kita kena koreksi. Mungkin kita tambah baik lagi kualitinya, rasanya dan sebagainya. Kita teruskan lagi dalam keadaan kita berusaha untuk menyempurnakan tuntutan kita sebagai hamba dan khalifah tadi. Jadi tak timbullah kecewa, tak timbullah putus asa. Saya tengok sepanjang perbualan kita tadi, Datuk Lokman ni dia very positif. Dan setiap kali berjumpa dengan beliau di luar pun, dia seorang yang ada high level of confidence yang tinggi kalau berbuat sesuatu, dan tak pernah nak menyatakan dia punya kalau kegagalan itu sebagai satu halangan. Jadi
kepada mereka yang berada di luar ni, kalau dia ada rasa impurity complex, rasa tak yakin diri, macam mana sebenarnya tu kita nak bentuk benda tu, nak build up, dan macam mana, apa yang patutnya kita bagi nasihat ataupun panduan pada mereka? Tak yakin, kadang-kadang bila buat kerja tu fikir, ini aku meniaga ni bukan boleh, aku bukan businessman, aku tak pernah ada exposure, banyak benda-benda yang selalu dia letak blok di depan kan. Bila perkara ni ada, jadi terhalanglah semua perancangan, dan akan jadi impurity complex dan juga keyakinan diri itu jadi rendah, jadi jatuh. Selalu kita dengar orang kita berniaga, katalah berjiran-jiran, perniagaan yang sama. Nanti bila kita punya tak laku, kita salahkan orang sebelah. Salahkan orang sebelah. Kenapa kita tak pergi belajar? Kenapa OT channel laku, OT channel aku tak laku? Pergilah, rasa. Dan sepatutnya sama-sama kita ni, kita ceritalah, kamu punya OT channel tu, kamu uli tak betul, atau kamu tebak tak betul, tak cukup nipis, cara tebak tak betul, contoh. InsyaAllah tak akan rugi. Allah datangkan lagi ramai orang. Ada 10 kedai situ, orang kata pot nak makan tu channel hari ni, ada 10 kedai tu channel, semua sedap, boleh pilih. Orang akan pindah, hari ni makan sini, esok patah balik, contoh. Allah boleh buat. Tapi kalau kita dah daripada awal sikap kita yang negatif, tak mau belajar, sombong, sebenarnya sombong, susah kita nak bergerak lebih maju ke hadapan, dan hakikat sebenarnya Tuhan tak bantulah. Tapi saya tertarik tadi yang Datuk beritahu tadi, kalau kita tengok kaum Cina kadang-kadang kalau dia berniaga, dia jual barang elektrik, sebelahnya pun jual barang elektrik, sebelah lagi pun barang elektrik. Kadang-kadang contoh dekat jalan pasar, jual alat-alat elektronik. Ada tempat yang jual, dia berlonggok komputer. Tapi kalau orang-orang Melayu ni kadang-kadang dia rasa itu saing. Mulalah dia persaingan, dia rasa, dan dia akan rasa bermusuh. Dia akan rasa inilah kata orang daripada segi tu, sihirlah, santaulah, apalah. Ini pun ada juga yang bertanya dan membangkitkan benda ni. Jadi mungkin mereka ni dia tak yakin ke rezeki itu daripada Allah. Itu rezeki itu bukan daripada walau hebat mana pun kita buat, tapi kalau rezeki itu bukan rezeki kita, tetap bukan rezeki kita. Jadi daripada konsep bisnes ni, kalau Datuk boleh ulas sikit. Itu tadi contoh yang baik Datuk bagi. Contohnya kita pergi kedai handphone, kata bangsa Cina, kita tanya apa brand, mesti ada. Biasanya ada. Tapi sebenarnya ada tu dia pergi kedai lain. Dia pergi kedai lain, ada, dia ambil, dia jual kat sini. Dia tak pernah kata tak ada, tanya kat mana ada tempat lain, tak tahu, tak ada. Dia akan ada kerjasama sama dia. Jadi dia kata tunggu sekejap, saya ambil store belakang. Store, padahal store itu kedai kawan dia. Jadi patutnya kita belajar daripada bangsa Cina. Berkenaan hal-hal sebeginilah. Sepatutnya kalau umat Islam lah, kalau kita benar-benar berada di atas landasan, kita sepatutnya boleh lebih baik daripada itu. Malah kita sampai boleh recommend, kalau nak makan mi kari sedap, insya-Allah sinilah. Tapi kalau nak makan mi sup sedap, kedai sebelah. Sanggup ke kita begitu? Tapi kalau kita dapat benar-benar bersihkan hati kita, insya-Allah umat Islam akan dapat sama-sama saling bantu-bantu, dan juga kita tak kira apa-apa saja bangsa agama lain, kita akan beri khidmat yang sebaiknya. Tapi kalau kita biarkan hati kita kotor, tak dirawat, tak dibersihkan daripada sifat-sifat negatif, bukan sekadar bangsa lain, agama lain, dalam rumah kita pun, orang sekitar kita pun tak senang berada bersama kita sebab masalah penyakit hati tu. Penyakit hati tu tuan-tuan yang menonton tu, jangan ada penyakit hati. Jadi Datuk, dalam bisnes, dia macam roda, kadang di atas, kadang di bawah, pernah naik, jatuh, bangun. Jadi mungkin mereka yang pernah jatuh dalam perniagaan rasa susah, rasa apa, tapi banyak juga dalam sejarah mereka yang telah jatuh bangkit kembali dengan lebih hebat. Mereka yang telah bankrupt, ada yang bankrupt kali pertama bangkit balik, ada yang telah susah tiba-tiba dia muncul kembali. Jadi jatuh bangun dalam perniagaan itu, dan macam mana nak bangkit kembali, pandangan Datuk pun ada pengalaman-pengalaman, mungkin share lah tips-tips tu dengan penonton kita. Seperti yang kita sebut di awal tadi lah, ujian dalam kehidupan ni kalau dalam konteks perniagaan tak dapat kita elakkan.
Dia tak boleh ceria je. Langit tu tak setiap hari cerah apa ni matahari dia. Ada siang dan malam, tinggi dan rendah, dekat dan jauh, kejayaan, kegagalan, kebahagiaan. Tapi kalau yang tak pernah jatuh tu, dia terus saja tu, itu rezeki dia lah, begitu. Rezeki dia. Tapi kepada yang pernah jatuh, jadi ada yang rasa aku dah fed up dah buat berniaga ni, dah rasa macam tak boleh lah. Padahal berniaga ni salah satu daripada cabang-cabang untuk rezeki. 9/10 Allah Ta'ala beritahu. Sedangkan berniaga ni ada juga dalam khalifah sahabat Nabi yang Abdurrahman Auf. Dia orang kaya yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena jadikan dia idola. Pada saya begitu. Jadi sambung Datuk yang tentang jatuh tadi, bagaimana? Sebelum pergi ke situ, sikit lah saya nak kaitkan dengan apa yang Datuk timbulkan tadi. Contoh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, waktu dia hijrah ke Madinah, setelah Rasulullah hijrah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun berhijrah juga. Dia hijrah tu selai pinggang. Dia tak ada apa. Bukan dia bawa segala kekayaan daripada Madinah, sebab dia tinggal je. Daripada Mekah, tinggal je. Tapi di Madinah tu, akhirnya dia boleh menguasai perniagaan di situ. Dia boleh menguasai. Hebat ya? Hebat. Jadi itu mungkin kan ada sesi lain lah. Apa sebenarnya yang ada dalam hati Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang kita kena pelajari. Tapi yang paling besar tu, dia bukan kerana dia rasa dia pandai, aku memang tokoh korporat besar zaman tu. Tak. Hubungan dia dengan Allah. Dia bercakap dengan Allah. Ya Allah, ini Rasulullah bagi tanggungjawab aku untuk bangunkan ekonomi di sini Madinah. Minta Allah yang bantu. Mana kita pun kena bercakap dengan Allah juga. Ya, kena. Di waktu-waktu sebenarnya sembahyang itulah waktu kita bercakap-cakap dengan Allah. Memanglah kita tak dengar perbualan dengan Allah, tetapi sebenarnya dalam itulah kita menyatakan perasaan kita, pengaduan kita dan sebagainya. Pasang niat lah kan. Pasang niat. Jadi kembali, satu amalan kadang yang kita buat solat duha ni, betul kadang-kadang kita nampak remeh, kecil padahal ada fadilat yang besar. Dan kita pun dalam doa duha tu, kalau kita tafsirkan tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala berkat waktu duha, kita mohon Allah Ta'ala beri kita rezeki itu, jika jauh dekatkan, jika di atas turun, jika di perut bumi naikkan, jika susah permudahkan. Yang itu aja nampak begitu humble yang kita minta kepada Allah Ta'ala bila kita keluar mencari rezeki. Dan rezeki itu datang daripada pelbagai sudut dan arah tu Yeah. Tapi okey, sambung balik Datuk tadi. Jadi kita balik pada persoalan tentang jatuh bangun Jatuh bangun ni saya sentiasa suka kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta, sebagai tuan kepada diri kita semua, tuan alam semesta ni. Jadi bila ditakdirkan seorang tu berniaga, jatuh tu kita jangan salahkan orang lain. Pertama sekali kita salahkan diri kita. Mesti ada sebab-sebab tertentu Allah buatkan kita diuji begini. Kemudian kita kembalilah pada Allah. Kembali pada Allah, bukan kembali pada Allah tu kerana nak untung balik berniaga, tak. Kita koreksi balik. Perbaiki, supaya kita pertama sekali kena betulkan tauhid. Sebab kalau tauhid dah lagi, kita punya fundamental dah lemah, dah tak ada paksi kita nak pijak. Jadi base kita tu base kita tak ada. Kalau kita betulkan yang itu, insya-Allah kita dapat lalui kesukaran-kesukaran. Dan kalau katalah kita berniaga berjaya pun kita tak boleh terpisah daripada Allah. Sebab apa? Kalau terpisah, mesti tadilah kata nanti mudah kita jadi sombong, mudah kita jadi rasa aku ni super, aku ni hebat. Tidak salah kaya tak salah, tapi kaya yang terhubung dengan Allah ni membuatkan kita jadi orang yang pemurah, orang yang membela, orang yang memikirkan kesusahan orang lain, orang yang sedia berkongsi, orang yang nak berkhidmat lagi. Tapi kalau katalah kita biarkan perasaan kita ni tak terkawal, tak terdidik, kaya yang sampai lalai lah, terpisah dari Allah, kaya sombong lah. Kaya sombong, kita payah nak berkhidmat, kita jadi, sepatutnya kita lah jadi orang yang boleh bantu masyarakat, bantu negara, tapi tak berlaku begitu. Begitu je waktu kita susah. Bila susah tu, kalau kita tak ada foundation yang betul, perasaan kita terhadap Allah tu yang pertama sekali, kalau kita tak jaga, rosak, kita susah, orang lain pun nanti susah. Kadang-kadang kita ada juga kerana kita memberi di sini, elok-elok kereta kita tu nak rosak, nak diganti, kena overhaul lah pun, rupanya dia
Pemain cek tak payah simple ganti. je. Murah aja ganti. Jadi kita save. Jadi kita kadang-kadang tak perasan. The more you give, the more you get back. Ramai panel kita sebelum ni pun bercakap perkara yang sama. Maknanya kita kena jadi pemurah, kita kena menyumbang balik kerana rezeki itu tumpang menumpang. Dan yang lebih penting, tadi kita tengok bagaimana kreatifnya JSB ni untuk bersedekah dan menyumbang tu pada hari Jumaat. Dalam keadaan ikhlas mereka beri makan, pay as you like, bayar pay as you wish kita buat. Pay as you wish. Kalau macam di Australia, cawangan kita di Sydney, di Perth, kita memang tulis tu pay as you wish. Jadi hari Jumaat ni termasuk orang putih beratur datang masuk restoran nak makan. Tapi pendapatan hari Jumaat tu sama juga, malah lebih. Malah lebih. Jadi contoh macam orang kulit putih di Australia tu, bukan pasal dia nak makan murah, dia suka program ni, dia masuk banyak. Ada student-student Malaysia pula, situlah dia bertumpang, dia pun makan banyak, masuk sikit, tak apalah, itu Allah jadi balance kan. Jadi itu kita kena tengok how kreatif kita, bagaimana. Jadi maknanya kalau yang dah berniaga, carilah jalan bagaimana untuk kita memperuntukkan sedikit daripada yang kita dapat itu dalam cara yang paling kreatif untuk kita beri balik kepada orang lain dan Allah Ta'ala reda dan mendapat keberkatan. Apa kita bagi akan dibayar balik dalam bentuk yang lain. Mungkin rezeki yang tidak pernah kita sangka ataupun rezeki-rezeki lain yang datang daripada berbagai-bagai sumber, insya-Allah. Okey, Datuk, tadi itu bercakap ni dalam bisnes ataupun dalam kehidupan Datuk ni, agaknya ada tokoh-tokoh yang Datuk memang sama ada masih hidup ataupun yang tak ada lagi, ataupun tokoh-tokoh yang terdahulu yang boleh dijadikan rujukan idola ataupun Datuk kata admire daripada, mungkin tak pernah jumpa tapi daripada segi ceritanya, siapa agaknya dan kenapa? Ialah tentulah yang paling utama yang menjadi idola tu baginda Rasulullah SAW lah. Dia bermula dengan seorang diri, kemudian dia mendidik orang pengikut sahabat-sahabatnya hanya dalam tempoh yang pendek, 23 tahun, daripada satu masyarakat yang digelar masyarakat jahiliah, akhirnya menaungi 3 suku dunia. Bukan kerana mereka gilakan kekayaan, tapi mereka gilakan kuasa, tapi mereka membawa kedamaian, keadilan, kesesamaan, kasih sayang kepada masyarakat. Jadi tentulah itulah idola utama yang kita lihat. Maksud Rasulullah, para sahabat yang telah membuktikan dalam hidup mereka, mereka bukan ada kepentingan apa-apa. Kepentingan mereka adalah untuk macam mana nak memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada masyarakat manusia. Kemudian kalau dalam sejarah, banyaklah tokoh-tokoh yang kita boleh ambil teladani. Contohnya macam Sultan Muhammad Al-Fatih di Turki, macam mana akhirnya dia berjaya membawa satu perubahan. Ini ramai ni yang idolakan Sultan Muhammad Al-Fatih. Daripada perbualan saya dengan panel-panel pun ada lagi yang bercakap tentang sama juga. Yalah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni pun hebatnya orang dia. Okey, tak apa Datuk teruskan. Jadi kalau kita nak selaikan, banyak lagi lah tokoh-tokoh yang kita study. Macam kami berpeluang, macam Datuk lah merantau berkata-kata, di setiap tempat tu ada tokoh-tokohnya yang kita dapat pelajari bagaimana kehidupan mereka. Dia kadang ada seni-seni kehidupan tu yang kita boleh ambil dan kita adaptasikan dalam kehidupan kita yang positif, yang boleh juga memberi kebaikan kepada masyarakat. Macam Muhammad Al-Fatih tu, bagaimana dia pada usia muda, cara dia kreatif memimpin, dan dia menakluk, dan dia menjadi orang yang disebut oleh baginda Rasulullah yang akan mengubah dunia lah. Jadi saya pun bila pergi saya ulang balik, mana saya pernah bercakap dengan panel sebelum ni pun bercakap minat tentang perjalanan hidup Muhammad Al-Fatih ni. Bila berdiri di Topkapi Museum tu, saya akan tengok, saya membayangkan macam mana dia melihat Marmarasi, Selat Bosporus dan semua di teluk-teluk tu kan. Jadi pada zaman itulah. Jadi okey, itu hebatnya. Jadi Datuk, selain daripada itu, siapa sebenarnya yang mendorong kuat yang hinggakan Datuk rasa dalam perjalanan kehidupan hingga ke usia ni, yang Datuk rasa kalau ada apa-apa masalah nak rujuk, nak bertanya, ataupun orang sentiasa berdiri di belakang, sehinggakan Datuk saya anggap salah seorang yang berjaya dan juga sifu lah, hebat. Sebenarnya
dalam syarikat JSB Holdings ni kita ada beberapa tokoh pemimpin lah. Yang pertama tu pengurusi eksekutif sendiri, iaitu Datuk Muhammad Rashidi Abdullah. Dia ni orang Penang tapi tinggalnya di Jakarta, di Bogor. Secara khususnya beliau memberi penumpuan kepada pembangunan aktiviti dan perniagaan semua di seluruh Indonesia, sebab pembangunannya agak laju, dah menghampiri Malaysia lah pembangunan ekonomi di sana. Sebab kita bukan sekadar rangkaian restoran, semua aktiviti perniagaan dan khidmat yang ada di Malaysia tu dah dibuat di sana. Termasuklah kita dah ada macam kilang pakaian, kita ada songkok ni, kilang songkok di sana. Saya tengok kilang songkok ada special songkok JSB ni dia kita customize lah ikut permintaan. Okay. Peladangan, kita ada ladang kopi di sana, ada pertanian dan sebagainya. Jadi beliaulah satu tokoh yang sentiasa memberi panduan, didikan, rangsangan, dorongan untuk kami terus melaksanakan kerja-kerja dan khidmat kepada masyarakat di berbagai bidang ni. Kemudian yang kedua, kita ada pengurusi lembaga penasihat. Itu Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Beliau ni orang Melaka tapi tinggalnya di Istanbul. Jadi kita macam bagi-bagi region lah. Memanglah tengok sama sekali semua. Tapi beliau memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan Timur Tengah, Eropah untuk dikembangkan lagi aktiviti dan perniagaan JSB. Jadi itulah antara tokoh-tokohnya, selain daripada ulama-ulama yang sedia ada di negara. Mufti-mufti pun kita banyak bergaul dan mengambil dari mereka. Sebab panduan ni seperti saya cakap tadi, kita boleh belajar dari siapa-siapa, lebih-lebih lah kepada tokoh-tokoh agamawan. Jadi eloklah semua khususnya golongan remaja ni mengambil peluang untuk belajar, bergaul. Sebab kalau setakat kita mendengar mungkin kuliah tak cukup, kalau dapat kita pergi bergaul. InsyaAllah ustaz-ustaz, tokoh-tokoh, ulama-ulama ni sedia je ikut ilmu, tak kena ikut ilmu. Duduk cari sama-sama mana-mana ke Datuk Mufti Pahang pergi duduk-duduk. Di situ kita belajar macam mana dia hidup, macam mana dia makan, macam mana dia bergaul, macam mana dia memberi pandangan. Jadi banyak ya kita orang sibuk, hebat, banyak tips kita dapat dalam dan luar negara, mengurus anak syarikat dan macam-macam lagi. Kita nak tahu di sisi lain, masa lapang ada tu buat apa agaknya? Ke terlalu sibuk, tak ada masa langsung? Saya tak katakan bahawa semua tu adalah kerja-kerja yang menyibukkan. Sebab bila kita buat kerja tu, sesuatu yang kita buat tu, kita pastikan niat kita buat kerana Allah. Jadi bukanlah satu kesibukan. Tak membuatkan kita sibuk sampai tertekan, sampai rasa tak ada masa nak rehat. Tidak. Bagaimana mengurus masa? Datuk share sikit. Nak mengurus masa daripada pandangan Datuk dan cara Datuk mengurus masa. Sebenarnya umat Islam khususnya adalah satu umat yang kalau betul diikut agamanya, dia akan jadi orang yang sangat berdisiplin, sangat pandai mengurus masa, mengatur masa. Tak timbul dalam kehidupannya tu asyik tak cukup masa dan sebagainya. Tak cukup masa, sibuklah, aku tak boleh nak boleh nak berkawan, tak boleh nak bergaul, tak boleh nak minum kopi. InsyaAllah kita ada je masa, cuma kita aturkanlah masa yang terbaik. Dan masa tu relatif lah, masa tu relatif. Dan nak kata ada masa yang lapang terbuang tu sepatutnya tak timbul lah. Sebab kita kalau katalah kita pergi bawa kita punya staff-staff pergi makan-makan, itu macam luar waktu kerja, tapi sebenarnya itulah kerja. Bawa kita hiburkan mereka, sambil-sambil itu kita nasihat, itu kerja. Tapi santai, boleh minum-minum kopi, minum-minum teh, makan-makan kuih. Walaupun kita bawa dia pergi tepi pantai, nampak macam santai-santai, tak, di situ kita didik. Waktu semayang kita semayang, waktu kita beri nasihat, bagi nasihat. Lepas tu kita bergaul, bagi kasih sayang, kita tolonglah berkhidmat kepada mereka, makan-makan contoh. Jadi itu semua sebenarnya bila kita hiburkan manusia, insya-Allah Allah akan jatuhkan dalam hati kita satu perasaan terhibur, tenang, rasa bahagia, rasa gembira. Sebab bila kita gembirakan Allah, Allah lagi gembirakan orang lain, Allah lagi akan membahagiakan kita.
Karakter Datuk sebenarnya macam mana? Seorang yang tegas, serius atau kelakar atau macam mana? Kita pun baca melalui ni aja dan rasa Datuk merasakan karakter tu agaknya kena tanya orang lain lah. Okey, hobi? Antara lain tentulah kita ni umumnya kita sukalah berjalan, melihat tempat-tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, mendapat kenalan baru. Itu memang kesukaan lah, kita dapat kenalan baru. Jadi moga-moga dengan itu kita dapat belajar daripada orang yang baru kita kenali. Mungkin kita dapat berkongsi sesuatu yang rasanya boleh kita kongsikan dengan orang yang baru. Itu satu kesukaan lah. Bertemu orang ni satu bersilaturahim kalau di Indonesia bersilaturahmi. Ni bukan kali pertama juga orang sukses dan berkata begini. Kita kongsi, ada lagi favorite food mungkin kerana banyak sangat berjalan, makan macam-macam makanan, dah jadi tak tahu apa yang favorite. Banyak sangat favorite. Makanan Cina pun suka, makanan Pakistan suka, makanan Arab suka, makanan Melayu memang suka, Western suka. Jadi yang kata spesifik satu jenis saja suka tu dah tak ada lah. Banyak sangat. Tempat yang suka pergi. Pantai, tempat tinggi, tempat sejarah. Suka dikunjungi. Sebab kerjanya memang berjalan, jadi sentiasa berkunjung. Tapi antara tempat-tempat yang saya suka mungkin latar belakang dibesarkan di Cameron Highlands. Jadi sukalah tempat-tempat yang sejuk, yang hijau, yang tinggi. Jadi ada tips sukses ataupun sebelum kita akhiri ni, tips sukses, nasihat daripada Datuk ataupun contoh-contoh ataupun apa-apa yang nak di-share dengan penonton yang mungkin berguna pada mereka, apa saja tentang kehidupan, tentang bisnes atau nasihat? Tentang kehidupan lah. Kehidupan ini kita semua kena sentiasa ingat bahawa kita hidup ni bukan untuk selamanya. Kita hidup ni adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang diperuntukkan untuk kita membuktikan bahawa kita adalah sebaik-baik hamba yang berusaha sentiasa mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan sentiasa berusaha untuk memberi sebanyak-banyak kebaikan kepada masyarakat manusia. Kerana apa? Kerana kita akan kembali ke alam sana, akhirat, yang kehidupannya kekal abadi, buat selama-lamanya. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, kita akan menerima kesannya di akhirat. Kalau kita buat perkara-perkara yang baik kerana Allah, insya-Allah kesannya baik di akhirat. Tapi kalau kita buat perkara-perkara yang tidak baik di atas muka bumi ini, kita juga akan menanggung kesannya di akhirat. Jadi moga-moga dengan sentiasa mengingati perkara ini akan membuatkan kita berfikir dua kali lah untuk buat sesuatu yang tidak wajar kita buat. Dan itu juga akan mendorong untuk kita buat sebanyak-banyak kebaikan. Buat baik ni tanpa mengharapkan balasan. Katalah ada kawan kita tiba-tiba datang minta tolonglah sikit, bagilah pinjam 100, 200, 500 ke 1000 ke. Kalau kita berkeupayaan kita bagi, kalau kita mampu kita bagi. Kemudian bukan dengan satu harapan nanti esok kok aku susah dia bantu. Tak, jangan ada itu. Kalau dia boleh bayar, dia bayar. Kalau tak boleh bayar, insya-Allah kita niatlah membantu je lah. Sebab bukan mudah untuk ikhlas. Ikhlas senang tak? Saya bagi ikhlas. Itu lidah. Ikhlas ni dalam. Kalau kita pada waktu kita bagi tu pun ikhlas, memang nak bantu, tapi ikhlas tu boleh rosak. Contohnya katalah lepas 500 tahun dengan modal kita bagi sikit tu, dia buka satu perniagaan, berjaya lah. Tiba-tiba kita jumpa dia dah berjaya, dia buat tak kenal kita. Waktu itu kita tercabar. Tercabar tu, dulu aku bantu dia waktu dia susah, sekarang dia buat tak kenal. Contoh, habis dah. Ikhlas kita tu habis. Ikhlas kita habis. Kalau tidak, maknanya ada jariah kita kat situ. Ya. Jadi satu lagi itulah, bukan mudah
ikhlas ni tak boleh claim ikhlas dari saya, tak. Saya pun, kita pun tak tahu kita sejauh mana keikhlasan, tapi kita minta Allah bagi kita ikhlas. Jadi dalam kita membantu, kita menolong, kita memberi apa semua, kita minta Allah lah yang pertahankan perasaan kita, ikhlas buat kerananya. Ikhlas lagi, kita nak ukur kita ikhlas tidak. Orang puji ke orang keji sama je. Kata kita buat baik, ada orang puji. Tapi ada pula orang kritik. Tengok, masa puji tu kita kembang tak? Perasaan, seronok orang puji. Orang keji tu apa kita rasa? Kita tak seronok, kita nak marah dia. Itu maknanya kita belum ikhlas lagi. Tapi kalau orang puji, kita sama je perasaan. Orang keji, sama, kita memang hamba, memang hina pun. Moga-moga adalah ciri-ciri keikhlasan. Jadi kalau itulah menjadi kita punya amalan dalam kehidupan, insya-Allah moga-moga kalau pakat-pakat semua berusaha membaiki diri kita tu, lahirlah masyarakat yang baik, lahirlah masyarakat yang harmoni, dan itulah yang menjadi doa dan harapan kita semua. Wow, itulah kita share dengan Sifu kita, Datuk Lokman, orang kuat di GISB. Jadi banyak maklumat, banyak ilmu, banyak perkara kita kongsi, pengalaman beliau, nasihat, tips-tips yang berguna kepada yang berniaga, kepada yang tak berniaga, menonton, nak dengar, nak kongsi ilmu. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat pada kita. Boleh kita ambil yang baik-baik dan jadikan amalan pada kita juga. Boleh kita gunakan untuk rujukan masa depan. Kalau mereka yang sedang online ni, Datuk, nak tengok, nak study sikit tentang GISB, mungkin ada laman web atau apa, Datuk nak share, atau Facebook atau ini boleh mereka mengenali lebih dekat, mungkin ada peluang-peluang baru tercipta. Boleh, GISB ni boleh dilayari di www.gisbh.com, dan di situlah insya-Allah boleh dapat maklumat-maklumat lain, maklumat lanjut boleh diperolehi dari situ. Ada Facebook? Facebook ada GISB juga lah. GISB. Dan boleh juga pergi ke cawangan-cawangan sedia ada GISB di banyak tempat. Mungkin di situ juga boleh kita perolehi maklumat-maklumat lanjut, dan moga-moga ada kebaikannya untuk kita bersama lah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana untuk ahli panel kita, Sifu kita yang seterusnya. Jika terlepas, boleh layari kembali dalam tempoh tertentu ini untuk melihat dan juga mendengar daripada tetamu kita. Terima kasih. Jumpa dan jumpa lagi.